Alhamdulillah dapat kongres dapat jalankan, sudah makasih pengurusi tetap kendali dengan begitu baik dan mutu perbahasan seperti biasa. Bukan seperti biasa, dia nampak lebih meningkat. Semua dah sediakan dengan angka dan jadual dengan yang lebih baik. Dan pembicaraan itu lebih serius, lebih tertumpu kepada maudhu walaupun masa terbatas. Dan nasib baik saya belajar dari pengalaman yang lalu, tak bergantung kepada ibu pejabat saja. Ibu pejabat internet pupus, out, lupus sama sekali. Sekarang elektrik pun blackout. Bukan zaman masa pilihan raya, masa kongres sekalipun. Jadi nasib baik, Alhamdulillah, kawan-kawan menyediakan rangkaian alternatif di rumah. Jadi dapatlah menyelamatkan keadaan itu walaupun mungkin ada sedikit kekangan. Jadi Alhamdulillah. Ini maknanya kita di cabang, di negeri mesti belajar pengalaman ini. Nak hadapi jentera, terutama masa pilihan raya, mesti ikut semua sekali. Apa dia masalah nanti elephant in the room, black swan, semua ni kena fikir ni. Maknanya kemungkinan kubah yang tidak dijangka dalam keadaan biasa, kerana kita sekarang menghadapi satu suasana runcing dalam pemerintahan yang sudah tidak dapat bertahan. Dia seperti mana dulu saya sebut, kapal yang tidak berhaluan. Tapi sebenarnya untuk Kerajaan Perikatan Nasional, saya nak sebut ini, kalau kail panjang sejengkal, kalau kail panjang sejengkal, dan lain-lain pun semua dah cempera. Jadi janganlah pergi ke lautan. Jadi patut balik ke pantai, undur, biar di nakhoda lain mengemudi kapal ke pelabuhan. Baik. Tapi saya ingat wajar yang disebut juga oleh pengurusi tetap, kenangan kita terhadap pejuang-pejuang, terutama reformis awal, ya. Ramai yang meninggalkan kita, tetapi saya rasa elok saya menyebut semula di antara sahabat karib kita, Allahyarham Abdul Rahman Yusof, yang dari awal setia, diugut, berikan berbagai sogokan tapi tegap, tidak berganjak. Ahli parlimen, ketua negeri, ketua cabang, ya, dan sanggup sukarela di pejabat saya. Soal Marvin, suatu tokoh yang istimewa, ya. Marvin ni kalau saya tengok dengan van dia dikenali di seluruh Negeri Sembilan dan jelajah ke semua tempat dalam keadaan sakit, susah payah. Dia tidak pernah meninggalkan landasan perjuangan dan committed sekali. Saudara Cikgu Lee Kim Sai pernah menjadi adun kajang, yang kita lihat salah seorang daripada pengasas dan kuat di Selangor, kuat dalam jaringan di kalangan ahli parti, dan juga memberi kesedaran kepada terutamanya masyarakat Cina tentang idealisme perjuangan keadilan. Dan baru 2 hari yang lalu, sahabat kita yang banyak membantu dari sudut latihan dan beberapa strategi pengolahan dalam parti,
iaitu Allahyarham Jazz Izman, kebetulan juga besan saya, yang meninggalkan kita. Jadi kita jangan lupa orang-orang ini sebenarnya tidak terlalu tertonjol, tidak pernah jadi menteri atau adun, melainkan Kim Sim dan juga Ramli Rahman, tetapi orang ini setia dalam perjuangan sehingga akhir hayat mereka. Saudara yang hadir ini, ya, ramai perwakilan dan pemerhati, ya, termasuk yang mengikuti dari YouTube dan Facebook Live dan juga dalam Astro Awani. Tetapi yang di antara yang mengikuti siaran kita dan juga ikuti kongres adalah Ketua Pemuda Angkatan Muda Parit Bunta, ya, Saudara Ahmad Firdaus dari Katil Hospital, terlantar, tetapi tidak meninggalkan perjuangan. Saya doakan Allahumma inna nas'alukal afiyah kepada saudara Ahmad Firdaus, mudah-mudahan sihat wal afiat, insya-Allah. Itu dia. Terima kasih banyak. Ikut doktor dan jururawat, insya-Allah. Baik. Saudara-saudara yang dimuliakan, balik kepada soal kerajaan Perikatan Nasional yang banyak disentuh. Saya tengok Jimmy Puah, Syria Mutu Vali, Negeri Sembilan, Amin Kanga dan Asri Melaka, Arafat dengan keras juga menyentuh, atau anak muda macam Munzir juga di wilayah Persekutuan. Beberapa yang lain yang saya catat tadi, Fadlina Siddiq, Wakil Wanita dan yang lain lah, yang saya tak sebut semua, terutama dan juga dirumuskan dengan mantap oleh saudara Suri Fuziah, Ketua Wanita, dan juga saudara Akmal, Ketua AMK, yang menyentuh permasalahan isu ekonomi, prima, kemudian isu dalaman, perjuangan parti dan sebagainya. Baik. Tapi umumnya, ya, kita sampai ke tahap seperti yang saya rungkai awal tadi dalam ucapan, di mana Kerajaan Perikatan Nasional sudah memang betul-betul tercabar. Ya. Kalau mereka itu bergagah, ini maknanya bergagah dalam keadaan kail panjang sejengkal. Dia tidak dapat mengarungi lawatan. Ya. Dia gagah, berikan satu semblance, bayangan mereka itu ada kekuatan. Mana pernah, ya, dari rakyat, dari petani dan nelayan dan pekebun kecil, bandar, miskin bandar dan rakyat umumnya, sehingga kepada raja-raja memberi teguran satu demi satu, ya, dari soal vaksinnya kepada soal kemiskinan, kepada soal derita rakyat, kestabilan politik, kesemuanya itu disebut. Belum pernah berlaku. Ya. Jadi sebab itu saya ingat kepada cerita Khoja Nasaruddin. Ya. Khoja Nasaruddin ni seperti masa tahu, walaupun dalam cerita lucu dia macam Abu Nawas, tetapi pengajaran dia ada. Khoja Nasaruddin ni sekali naik keldai sampai ke desa. Sampai ke suatu kampung, orang bertanya, "Ya Khoja Nasaruddin, sebab apa kamu naik keldai dan letakkan karung barang tu atas bahu kamu? Kan berat tu, ngapa tak letak di atas keldai?" Jawab Khoja Nasaruddin, "Saya ni kesian kepada keldai. Jadi saya tak letak atas keldai. Saya letak atas bahu saya." Jadi orang kampung kita ni bahlul ni. Patut Khoja ni orang cerdik. Ya. Jadi apa yang dilakukan itu menambah beban kepada keldai. Kalau ibaratnya rakyat, itulah nasibnya. Seperti mana diceritakan mengenai Khoja Nasaruddin dan keldai. Karung barang yang berat itu dia letak atas, kononnya nak tolong
ringankan beban rakyat, walhasil rakyat terbeban dengan berat koja, dengan jubahnya, dengan serbannya yang besar dan dengan karung yang banyak atau besar yang dibawa ke kampung itu. Jadi orang kampung geling kepala lah. Ibarat sekarang lah. Ya khoja-khoja, ya tolonglah belajar dari pengalaman dan ibarat yang sedemikian. Sudah dasar perjuangan kita ini tidak boleh lari daripada idealism dan prinsip. Ada setengah orang dia bosan dengar. Saya ingat lagi dulu bila saya katakan, bila kita ada kuasa, jangan kita terpukau dengan kilauan harta dan kegemerlapan kuasa. Ada yang tersinggung. Saya tanya, kan aneh kalau yang tersinggung tu orang lain. Faham? Ni orang yang bersama dalam perjuangan reformasi. Tersinggung bila disentuh tentang terpukaunya seorang ketua kerana kilauan harta, kegemerlapan yang tersinar dan majlis-majlis yang hebat. Maknanya semangat idealisme itu tidak diresapi. Ini masalah kita. Dan ini masalah moral dan etika. Masalah akhlak. Saudara Amin ada menyentuh perkara ini, ya. Ahli Parlimen Kanga. Seperti sudah tahu, saya biasa terus dalam perbincangan saya kalau panggil Susah Agung Saifuddin, ya. Kerana kita ini dalam keluarga keadilan, ya. Tidak ada protokol, tidak ada penghormatan yang berlebihan. Tapi isu pokoknya adalah soal akhlak. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Itu ditakkan kepada ketokohan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya soal morality dan ethics itu foundational, ya. Sebab itu kita tidak kompromi dengan rasuah. Apakah ini bermakna bahawa keadilan boleh katakan bahawa kita tidak pernah terjejas dengan serangan ini? Tak boleh. Sebab tidak semua yang berbicara yang mampu menghayatinya bila ada kuasa. Sebab itu saya katakan, kita dulu berhampas pulas, bersatu, bersaing dengan segala rintihan, kepayahan, penyiksaan. Kita lebih berhasil dan lulus dalam ujian itu. Tapi sebaik saja kita itu diuji dengan sedikit kuasa, kita mulai tercemas dan tercemar kerana kalah dengan kuasa. Jadi lulus dalam keadaan susah dan derita, tewas dalam keadaan diberikan sumbangan harta dan kedudukan dan keprotokolan. Orang ada yang berubah. Belum pun jadi menteri, jadi ahli majlis pun kadang-kadang, ya. Ada ahli yang berhormat. Bila tak dipanggil ahli yang berhormat, ada yang tersinggung. Ada yang memastikan gelaran yang jangan ditinggalkan. Ini budaya apa ini? Yang lebih mementingkan yang kilauan, paraphernalia kuasa daripada inti perjuangan tentang pendirian dia. Tolak kebatilan, tolak rasuah dan kezaliman, tolak penyalahgunaan kuasa. Kalau lebih kuat, tolak dendam kesumat, tolak nafsu serakah, ya. Inilah yang kita tebalkan. Dan kita tidak kira, ya, sama ada orang itu Melayu atau Cina atau India atau Iban atau Kadazan atau Murut, ya. Kita masih pegang kepada isu nilai dan soal akhlak. Jadi ini saya nak tegaskan di sini. Tetapi ini, bila kita tegur, jangan kita selalu fikir tentang kelemahan kerajaan. Sebab itu saya terima kasih kepada ramai yang bercakap, termasuk Asri dari Melaka, Muzi dan beberapa lain, yang Zaini juga, yang selalu singgung soal kelemahan
kerajaan, ya, tetapi tidak menolak tentang kepentingan kita mengasah bakat dan menggilap idealisme. Jangan letih. Sebab kita letih bicara soal idealisme ni, kita mula dah kompromi. Ya. Apa yang disebutkan permissiveness ni? Ya. Permissiveness ialah kita mula dengan idealism. Kita adalah parti yang tegak atas prinsip, tetapi kita mula dihimpit, kemudian mula bertolak ansur sehingga kita boleh terima semua kebejatan. Baik, ada orang tanya, kalau begitu bagaimana kita nak katakan kita ini inklusif? Ya. Kita boleh merangkul semua kekuatan. Dalam parti kita semua kaum ada, semua agama ada, semua wilayah ada, semua pangkat ada. Dari Tan Sri-nya sampai ke AMN dan sebagainya, semua ada. Yang tak ada pun lagi ramai. Ya. Tetapi itu tidak menjadi ukuran kedudukan dan mutu kepimpinan seseorang itu. Umur tidak ukuran. Kalau orang muda itu layak, kita tonjolkan. Wanita, kita sendiri mengaku bahawa penyertaan wanita itu masih belum ke tahap minima yang kita harapkan. Dan oleh demikian, saya ucap terima kasih. Di ranting, di cabang, di negeri, mula kita menonjolkan. Dan seperti kata Suri Fauziah tadi, ada yang mengangkat wakil wanita untuk menjadi jurucakap wakil negeri. Dan Johor, wakil AMK. Tidak Johor, saya ingat wilayah walaupun ketua penerangan. Ya, tetapi maknanya kita mula menonjolkan tokoh-tokoh muda. Kekuatan kita dalam keadilan ini dari awal adalah parti yang memberikan ruang kepada wanita dan angkatan muda yang selalunya sukar kalau dikongkong oleh kelompok yang sama. Di antara masalah yang saya hadapi, kawan-kawan yang lama ingat, bahawa adalah tak kalah kita memilih untuk menonjolkan tokoh-tokoh baru, tokoh-tokoh muda. Tokoh baru dan muda tentunya tidak pernah jadi ahli MPP yang kanan kerana mereka baru. Tapi kalau tidak diberikan ruang, dia akan jadi masalah. Cuma kita nak harapkan, ya, saya nak pesan seperti mana saya singgung peringkat awal tadi, apa kelemahan kita? Ialah kerana kita ini kadang-kadang terlalu ta'assub dengan ketua, sama ada dengan saya atau mana-mana kelompok. Dan oleh demikian, fikiran kita itu tidak lagi menjadi fikiran yang taat kepada jamaah dan kepimpinan, tetapi kita izinkan wujudnya kelompok-kelompok. Kadang-kadang keputusan jamaah itu boleh dicari helah keluar. Ya. Sudah tahu dalam cara kepimpinan saya yang banyak tolak ansur, mutakhir ini saya lebih agak keras dalam pastikan keputusan itu harus dipatuhi. Kalau tidak setuju, boleh bawa dalam perbincangan dan ruang. Baru ada kekuatan. Dan kita kena rangkul semua. Oleh kerana kita ada pengalaman lalu orang khianat. Kita tidak boleh kemudian mengambil keputusan, saya saja tidak khianat, orang lain ini semua ada kemungkinan khianat. Jadi akhirnya parti ini akan berpecah. Dan saya tidak boleh tentukan, orang bagi kata dua. Sama ada kamu terima orang itu, atau kami tolak kamu. Tolak parti. Ataupun kamu mesti tolak orang itu, baru kami boleh menyertai. Ini bukan jamaah parti. Yang menentukan akhirnya ialah ahli. Kalau dia pilih dalam proses demokratik, kita harus rangkul. Cuma kita boleh tetapkan supaya peraturan dan disiplin dipatuhi. Dan oleh demikian saya ingin singgung tambahan isu ini kerana saya lihat masih ada sedikit ada yang disuarakan oleh wakil-wakil kita tentang kemungkinan pola-pola yang sedemikian berlaku. Orang yang dulu katalah sebahagian sedikitnya bersekongkol dengan kartel harus diberi ruang untuk bersama tanpa prasangka, melainkan mereka itu nyata terbukti mengambil tindakan melanggar peraturan parti.
Dan mereka juga harus ingat bahawa dengan sejarah yang lampau itu, kemudian menimbulkan sedikit kerisauan. Melainkan mereka berbuat sesuatu dalam langkah, dalam tindakan untuk menunjukkan bahawa yang berlalu sudah dan kita maju terus. Sepanjang setahun inilah saya desakkan saya. Kerana kita tidak mahu parti mengambil satu sikap yang terlalu keras terhadap kalangan yang mahu menyertai dan memperkuatkan dalam parti. Jadi keputusannya adalah memperkukuh jamaah. Orang yang taat kepada parti dan prinsip perjuangannya harus dirangkul. Dan bukan keputusan ketua, bukan keputusan presiden atau pimpinan untuk menolak, nyangkal, apatah lagi kalau diikut arahan kelompok lain. Orang lain menentukan atau kelompok dalam parti menentukan. Tidak. Mesti keputusan yang menghormati jamaah. Kita sekarang sampai ke tahap di mana pimpinan keadilan itu dilihat sebagai mampu menjadi alternatif. Ya. Jangan anggap ini sesuatu yang biasa atau yang mudah. Ini kerana rekod perjuangan kita. Kegigihan rakan-rakan kita. Sebahagiannya telah meninggalkan kita. Meninggalkan maknanya meninggal dunia. Atau bersara kerana keuzuran. Sebahagiannya telah melemparkan semua buku-buku prinsip dan perjuangan dan reformasi dan menjadi tali barut kepada sistem yang bobrok. Tetapi landasan kita itu masih terus. Orang masih sampai sekarang mempertikaikan. Mengapa kita jadi parti pelbagai kaum? Tidak pernah kita sedikit pun terjejas dengan langkah dan pandangan kita terikat dengan perlembagaan, prinsip perlembagaan tentang kedudukan orang Melayu atau bahasa atau Islam, tetapi juga terikat dengan prinsip utama yang sacrosanct dalam perlembagaan tentang hak semua rakyat dan semua warga negara sama dari segi bahasa mereka, agama mereka dan budaya mereka. Ini baru menjadikan Malaysia ini negara yang majmuk berdasar, walaupun landasan itu telah dicerakin teliti dalam perlembagaan. Jadi untuk maju terus kita mesti ada kesediaan ini. Wanita, EMK, Sri Kandi, cabang, ranting, MPN sekarang ini satu suara, satu saf, satu kekuatan, dan kita maju dan kita mampu. Kita telah buktikan kalau kita kuat dalam induk keadilan, kerjasama dengan rakan setia kita dalam amanah dan DAP, kita boleh merempuh dengan lebih meyakinkan. Orang gerun dengan kita. Sebab itu sepanjang hayat kita lebih 20 tahun kita menghadapi pelbagai pancaroba yang sukar disaingi tentang nasib yang menimpa tokoh-tokoh kita, rakan-rakan kita dan sebagainya telah pun meninggalkan kita. Hilang pekerjaan, hilang semua. Sebab itu orang ada yang disinggung tadi seseorang, perwakilan. Kalau kita yang agak berada sedikit, bersyukurlah kita nikmat itu dan pulanglah balik kepada kawan-kawan yang susah. Ada orang selalu war-warkan. Saya pun tiap kali buat program di Port Gibson memang masuk dalam Facebook. Tapi kita kena harap. Di Selangor lebih lagi, bawah Menteri Besar Selangor, Negeri Sembilan, kemudahan-kemudahan itu lebih banyak. Tapi selalu saya tanya Adut, ahli parlimen, apakah sumbangan itu hanya daripada sumbangan kerajaan negeri dan apa yang kita peroleh daripada sektor, daripada NGO dan rakan-rakan yang punya keupayaan membantu. Saya akui di Port Dickson sendiri, ataupun yang saya bawakan kemudahan makanan, ayam, smartphone, itu juga daripada sumbangan. Yang kita harus tanya sebagai seorang pejuang, berapakah sumbangan peribadi kita untuk membantu anak yatim, orang miskin, makanan mereka, pendidikan mereka. Itu ukurannya. Ukuran kita bukan dekat propaganda. Hebat kita mengumpul wang dan membantu. Ini tidak cukup.
ukuran kita berapa banyak pengorbanan diri, pendapatan yang tinggi untuk dibalikkan. Berapa ramai kalangan pimpinan kita bila ada peluang itu mampu menggunakan jentera dan wang negeri, tapi paling kurang sumbangan pribadi. Ini saya nak ingatkan kerana ada yang memesan kepada saya, seorang syekh terkenal, yang mengatakan, Anwar, betapa hebat pun bantuan kepada orang lain. Ukuran akhirnya ialah sumbangan pribadi, wang, rezeki halal kamu pribadi atau keluarga yang kamu agihkan kepada anak yatim dan orang miskin. Sumbangan inilah yang harus dipupuk di kalangan kita, dan kekuatan inilah dirangkul. Pimpinan yang ada adalah pimpinan kita, baik di pusat, negeri atau cabang. Kita ada kuasa dan ruang untuk menukar baik presiden dan lain-lain dalam pimpinan, dalam sidang dan pemilihan parti yang akan datang. Tetapi sementara yang ada, saudara-saudara bertanggungjawab untuk perkuatkan kekuatan kita dan membawa perubahan yang sebaiknya. Ini yang saya rumuskan, walaupun saya ada siapkan najah tentang masalah COVID yang mutaakhir, sekadar peringatan kerana ini tentang, kalau sudah lihat umpamanya angka COVID yang positif di Malaysia itu setakat hari semalam, Jun 16 dan Jun 18, itu agak tertinggi. Ini membimbangkan kita. Okay? Kalau boleh, kemudian sekadar itu peringatkan ini kerana kebetulan mana kes positif nisbah 1 juta penduduk, bukan jumlah banyak, tentulah India lebih tinggi, tapi dari nisbah itu penduduk, ini menunjukkan kegagalan. Ada menteri nak jawab, bukan gagal sebab darurat, ini tak apalah darurat ke parlimen ke, pokoknya gagal, full stop, dan harus dirubah kedudukan dia. Jadi saudara, saya ucapkan terima kasih kepada rakan-rakan, pada pejabat gelap sekarang, internet out, hebat Malaysia ni. Saya ceritakan soal keldai. Saya nak akhiri dengan pantun. Ramai ni yang Melayu, yang India, yang Cina, pandai pantun, Sabah semua, Sarawak. Jadi kita tak jawab, tak boleh. Jadi saya sementara dengar tadi, saya pun sempat untuk menutupnya, pantun, pungguk merayu rindukan bulan. Ini bukan bulan satu lagi, ini bulan betul ni. Pungguk merayu rindukan bulan, merdu bergema cahaya benderang. Nyalakan obor perjuangan keadilan, satukan saf bangkit berjuang reformasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.